Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda kini sedang mendengar sambil menonton CIC Podcast. Okay, bersama saya Nicorina. Sekarang ni kita dah tak ada fluffy-fluffy kakak-kakak. Nanti mereka akan sambung balik. Tapi jangan risau. Tak lupa juga untuk saya ucapkan selamat datang ke CIC Podcast. Iaitu merupakan sebuah inisiatif dan usaha daripada CIC untuk rakyat Malaysia dan lazimnya berteraskan tentang pengetahuan umum dan juga kanak-kanak. Senang je sekarang ni. Semuanya di hujung jari. Jadi, jangan ke mana-mana. Teruskan bersama CIC Podcast. Okey, apa tu podcast? Sebab tak ramai juga yang tahu podcast ni apa kan? Okey, kita di sini akan siarkan pelbagai topik menarik yang barangkali berkait dengan anda atau bakal berkait pada masa hadapan. Jadi jangan lupa untuk follow media sosial kami di CIC untuk info menarik. Kat mana nak tengok? Okey, untuk Facebook dan YouTube kami senang je ingat CIC Where Leaders Are Born. Kalau Instagram, CIC_Malaysia. Kalau TikTok, CIC Malaysia. Kalau susah sangat, search dekat Google. Selalunya dia akan keluar all the social media platform. Jadi, apa yang kita nak borakkan hari ni? Kalau semua nak tahu, hari ni topik kita lagi menarik sebab kita ada guest yang menarik sangat. Iaitu 5 pemakanan yang boleh merangsang minda anak-anak anda. Jadi, orang kata tak kenal maka tak cinta. So, jom mulakan dengan apa yang penting dengan pemakanan ni. Katanya, yelah kalau kita makan ni kan semua benda masuk dalam darah kan. Jadi, pentingnya untuk kita bagi dekat anak-anak kita seawal usia muda benda-benda yang baik. Okey, jadi bersama saya di sebelah kanan ke? Sebelah kanan kita ada Puan Juma Siap. Sikit. Okey, kenapa ya kita jemput Cikgu Juma hari ni? Okey, sebenarnya kenapa Cikgu Juma? Sebab Puan Juma Siap merupakan cikgu kimia. Memang cikgu kimia terbaik dan tengoklah hasil-hasil dia pun. Di kanan. Tengoklah. Okey, and then hari ni juga kita berbincang berkenaan dengan sains. Jadi Cikgu Juma adalah one of the perfect panelist yang kita boleh datangkan hari ini untuk anda semua untuk kita bincangkan bersama-sama pemakanan yang boleh merangsang minda. Okey, saya panggil Cikgu Juma okey? Boleh je. Okey, cun. And then the sebelah Cikgu Juma kita ada Puan Narga Zainab. Saya dah hadir dalam episod yang sebelum ni. Okey. Deputy CEO CIC Where Leaders Are Born. Selamat perkenalan. Maybe kalau ini the first episode you are watching, I'm Nargis. You can call me Nargis. Yeah. Okay. Okey, and this is my teacher also from my high school and Corina's high school teacher. So we think that she is the perfect candidate for this podcast. I don't know why I speak in English. Sorry, bahasa Melayu. Minta Mulai maaf lah sekarang. producer kena tak subtitle nanti kat bawah. Ya, maaf ya. Saya cakap bahasa Melayu. Okay. Tiba-tiba cikgu jadi nervous. Tiba-tiba rasa, wah, rasa bangga cikgu sebenarnya. bangga. Wah, inilah hasilnya. Tapi bukan hasil saya ya. Orang bahasa. Orang bahasa, orang betul. Orang duit. Orang management. Orang bisnes. Orang bisnes. Direct translate tu orang duit. Orang duit. Jangan saya Cikgu Juma ni describe orang. Bahaya. Okey, sebelum kita tersasar daripada topik kita yang sebenarnya, iaitu apakah itu sebenarnya yang dimaksudkan dengan pemakanan seimbang dan juga pemakanan yang sihat yang boleh merangsang anak-anak punya minda. Okey, pemakanan yang betul adalah penting untuk pertumbuhan dan perkembangan kanak-kanak. Pemakanan seimbang juga merangkumi pelbagai benda lah yang boleh kita nampak daripada piramid makanan juga. Seperti buah-buahan, sayur-sayuran, biji yang penuh, protein tanpa lemak dan juga lemak yang sihat. Yang kita tahulah benda-benda ni memang boleh membantu kanak-kanak dan juga kita sebagai orang dewasa. Untuk mengekalkan berat badan yang sihat dan juga menyokong kesihatan mereka secara keseluruhan. Tapi dekat sini saya nak cut sekejap lah. Saya nak tanya sendiri. Okey, definisi bagi Cikgu Juma sendiri untuk pemakanan yang seimbang ni macam mana? Sebab ada orang dia kata alah asalkan makan warna hijau je. Ada orang kata macam tu. Tapi kalau untuk Cikgu Juma sendiri, like how you define it? Okay, kalau ikut cikgu, kalau ikut buku, pemakanan seimbang ni dia kena ada semua dalam 7 kelas makanan tu. Dalam kita follow piramid makanan, kita ikutlah. Kalau kena ambil paling banyak sekarang ni piramid makanan kita dah berubah. Okey, kalau dulu karbohidrat duduk paling bawah. Maksudnya kena ambil karbohidrat yang banyak. Tapi sekarang ni dia dah tukar. Diletakkan sayur-sayuran dan buah-buahan dekat bawah. Sebab dahulu fokus kita untuk dapatkan tenaga. Untuk makan untuk tenaga. Tapi sekarang ni kita mungkin dah terlebih makan, tenaga dah berlebihan. Kadar obesiti pun meningkat. Jadinya piramid makanan tu diubah untuk difokus kepada untuk kesihatan. Jadinya kena banyakkan makan sayur,
makan serat. Sebab tu kita pun ada suku-suku separuh Ya, kan. betul. Kita serat separuh, karbohidrat dengan protein suku dan suku. Okey, faham. So, ada sikit gula, sedikit lemak tu lah. Mhm. Dia kena sedikit-sikit sebab sebenarnya makanan kita dalam karbohidrat, dalam serat tu pun dah ada gula, dia akan Betul. at the end dia akan jadi gula. Jadi gula ringkas tu kena kurangkan dan yang berlemak pun kena kurangkan lah. Okey, memang orang kata tak Memang. payah dah baca infografik, kita dengar ni je, kita dengar podcast je. Ya, Kita dengar tapi- terus Cikgu Juma. Tapi cara cikgu cakap tu saya rasa makanan saya lah tak cukup semua benda tu. Saya rasa asyik fikir McD cukup ke? Makanan Jangan setiap suruh hari Puan komplain Zainab. cukup ke? Jadi maybe kena bagi contoh makanan yang ada semua ke dalam masa-masa dari pagi, tengah hari, malam yang complete. Piramid makanan yang baru yang kata karbohidrat sekarang Ya. dah bukan di bawah Dia dah dekat Ya, atas betul. balik kan. Oh, yang paling bawah adalah serat dan Serat dan sayur-sayuran. sayur-sayuran. Nampaknya jadi lembu lah kita ya. Dah tu. Lepas tu tadi Banyak cikgu sayur. cakap obesity tu macam ternampak pula. Jangan letak spotlight editing kat sini ya. Lepas ni saya kurus Pipi saja. tebal semua ya. Sekarang Sama-sama. betul karbohidrat tinggi masing-masing ya. Aduh. Okay. Okey, tapi kan cikgu berkaitan dengan food pyramid tadi lah kan. Saya just macam tertanya-tanya lah. Kalau food pyramid sekarang kan kita berubah dia punya the tier apa semua tier tu kan. Dia berubah dekat Malaysia je ke ataupun dia berubah dekat globally ke macam mana? Sebenarnya dia berubah globally. Cuma dekat Malaysia ni kita baru follow. Okey. Tapi dalam silibus kita sekolah menengah dia buat masa ni dia masih lagi gunakan piramid yang lama. Tapi bila kita dah sampai topik tu kita akan bagi tahu. Kita dah tukar piramid itu tapi buku teks tak tukar lagi dan silibus tu pun dia tak tukar lagi. Okey, faham. Tapi as long as yang before tu pun okey kan cikgu. Cuma Okey lebih baik jugalah. lah kalau Cumanya kita sebab bila berlebihan karbohidrat ni macam tu lah. Banyak gula lah kan cikgu dia banyak tukar. gula dan tenaga tu berlebihan sebenarnya. Betul. Antara reason ada perubahan piramid ni adakah sebab cara hidup kita juga berbeza berbanding zaman dahulu? Maybe zaman dulu orang makan karbohidrat sebab lebih Betul. physically aktif. Orang tu buat benda sawah padi apa semua tu kan. So Ada- dia macam sweating apa semua kan. ada kena mengena ke? Tapi rasa-rasanya lah, what is the factor? Kenapa sebenarnya piramid makanan ni berubah? Macam dulu macam ni, sekarang dia naik atas, dia turun bawah. Kenapa cikgu? Sebab salah satu faktornya ialah kalau dulu kita makan untuk dapatkan tenaga. Okey. Fokus untuk dapatkan tenaga. Tapi sekarang ni sebab semua orang dah cukup makan Okey. dan lagi keperluan tenaga tu dah macam sebab banyak kerja-kerja berat yang memerlukan tenaga yang banyak tu dah dilakukan oleh mesin. Jadi sekarang fokus kepada kesihatan. Sebab kalau kita nampak pun kajian-kajian menunjukkan kadar obesiti terutama dekat Malaysia lah. Ya. Kadar obesiti memang sangat-sangat menggerunkan. Tengok kat betul. kita ni pun dah kan. Jangan yang tu minta kan. Jangan mention kita di antara pengamal makanan yang sihat ya. InsyaAllah kita cuba follow yang sihat. InsyaAllah. Tapi mungkin gaya hidup kita pun kadar penggunaan tenaga kita tidak setimpal dengan Betul. Food intake kita. food intake kita dengan godaan-godaan yang begitu Ya. banyak. Kita banyak culture food yang Ya. sihat. Malaysia yang pula minat macam-macam. kita. Malaysia kan syurga makanan. Ya, betul. Okey, tapi kalau untuk Puan Zainab pula, saya ada soalan lah. Kita berkaitan dengan, yelah kita nak hantar anak kita dekat satu-satu tempat tu kan. Bukan selain daripada kita nak bagi mereka belajar je. Tapi of course nak bagi diorang nak serve the best untuk food, apa semua kan. Okey, tapi kalau untuk CIC sendiri, like how the food planning tu buat? Macam ada meal prepping untuk diorang bawa bekal sendiri or what? Macam the procedure? It depends. Sebenarnya kita prefer parents ambil makanan dari kita lah. Tapi sometimes parents kadang-kadang menghantar anak hanya untuk sesi pagi. Okey. Main fikir Jadi, kita lagi kan. Jadi ada kadang-kadang parents pun macam dia biasanya lah mengajak anak dia makan sesuatu, dia prefer pemakanan yang macam tu kat anak-anak dia. Tapi kita kadang-kadang bagi pencerahan lah kepada parents, makanan-makanan kita sihat-sihat dan natural dari sumber-sumber yang halal. Halalan toyiban katanya. Tapi itu depends on parents choice. Most of our students kita akan recommend untuk makan di center lah. Pemakanan kita alhamdulillah kita cukup segala nutrien dari segi sayur-sayuran, zat tenaga. Vitamin Tetapi kami perasan lah dari kalau pihak seksi perasan kalau parents tu bila sediakan breakfast untuk anak biasanya breakfast lah parents akan sediakan. Bila masuk lunch dan makan petang susah lah nak parents nak sediakan sebab dah tak fresh kan. Jadi
mostly parents akan makan bagi anak makan di center kalau dia ambil program yang petang sampai petang. Okey. Tapi parents yang biasanya bawa makanan dari rumah adalah parents yang hantar anak hanya untuk sesi pagi. Mostly makanannya hanyalah macam Cereal kan, Ya, cornflakes. sandwich pun mesti tak buat sendiri kan, beli grab and go macam tu je kan. Kalau suri rumah maybe ada makanan Ya, betul. yang kalau viral Bento-bento. dulu, yang cucu Cucu. adalah yang ibu bapa yang put that effort. But not all kan, kita pun Yeah. working parents kan ramai kan. Mostly working parents. So that's why bila parents come to us, we recommend them to just let the children be with us lah. Makan makanan kita, insyaAllah sihat je lah semua makanan kita. Yes, actually bukan tempat belajar je, tapi tempat dapat makanan yang sihat pun. Semua. Okay, Dari good orang then. kata perkembangan, bukan perkembangan minda saja, fizikal dan dalaman juga kita make sure semuanya yang masuk baik-baik sahaja, insyaAllah. Okay. That's a good point. Okay. Tadi kan dalam kita punya rehearsal borak-borak tadi kan. Okay, tadi saya tertarik sebenarnya dengan pengalaman cikgu juga as a parent, di mana yang sekarang ni budak-budak dah picky eater ya. Diorang sebenarnya macam buat kurma ayam, they don't want to eat the chicken. Diorang akan makan kuah je, gravy je. Ya, betul. So kalau cikgu sendiri, cikgu nak like modify ke, how cikgu bagi diorang like khasiat yang penuh di samping membuat cara-cara yang cikgu rasa Sebagai seorang ibu. Ya, betul. Sebagai seorang ibu kepada 3 orang anak yang memang tiga-tiga picky eater. Dan setiap orang tu dia ada preference dia masing-masing. Okay, tapi tengok kalau kita buat sup ayam, dia tak akan makan ayam tu. Dia akan makan sup saja. Jadinya cara kalau nak bagi makan ayam, cikgu buat apa tahu? Ayam tu dia suka makan keropok kan. So ayam tu memang cikgu akan buat jadi popcorn chicken. Nak bagi makan ikan, bagi ikan goreng seketul, kirim salam. Tak makan. Jadinya cikgu buatlah. Ambil isi buat fillet. Kalau buat fillet yang macam conventional fillet tu dia tak makan juga. Okay. So buat kebanyakannya buat jadi macam popcorn, macam popcorn chicken tapi ikan. Okay. So itu memang akan licin. Habislah. Kalau nak bagi makan sayur, buatlah juga memang tak tahulah anak orang lain kan, tapi anak-anak cikgu ni dia memang lebih kepada yang rangup-rangup. Okay. Memang banyak cikgu punya menu ataupun cara masak tu dia goreng-goreng tapi bagilah masuk bayam, masuk daun hijau. So, anak saya makan daun hijau, tetapi dengan cara masak tu buat keropok bayam, keropok pegaga. Saya bagi anak saya makan pegaga. Tapi dalam bentuk keropok. Betul-betul. Saya baru-baru ni saya ada tengok dekat Facebook juga yang diorang buat pegaga bayam Brazil yang letak dengan tepung. Yes, betul. Sedap sebenarnya tu. Kan? Itu sedap. Lepas tu kalau kita ni kan ibu bekerja, nak buat popcorn chicken tu sebenarnya ambil masa tau. Dia tak boleh gaul macam sekali. Dia ada cara satu-satu. Jadi cikgu buat sekali and then frozen kan. Jadinya senang. pagi-pagi anak yang besar sikit tu dia boleh masuk dalam air fryer. Dia bolehlah makan betul. popcorn chicken tu. Kalau cikgu khusus pun it's okay. Like they can do kan sebab benda tu frozen kan. Betul-betul. Frozen ni kita buat sendiri. Bercakap tentang membuat sesuatu presentation lah makanan tu supaya nampak lebih menarik. Saya ada satu cerita di CIC. Most of our teachers are very creative. Diorang nak make sure that the children eat the food. Diorang buatlah makanan tu nampak menarik dan budak makan. Macam contohnya potongan telur pun ada spesifik. Potongan telur yang menarik minat budak untuk makan. Sampai kan ada satu kes ni, bukan satu kes, ada satu cerita. Seorang ibu student CIC call teacher cakap, "Teacher masak apa dekat CIC? Anak saya duk minta-minta kat saya, dia tak dapat apa yang dia nak." Lepas ni CIC kena buat kursus. Mana nak ajar makanan. Sebab di CIC teacher boleh nampak students ni fikir buat makanan, dia akan cubalah buat macam mana nak bagi budak tu makan. Teacher pun fikirlah apa benda yang lain sangat kan. Menu pun parents dah tahu dah menu kita sebelum enrollkan anak mereka di CIC. Kita transparent with our menu, the ingredients, kita beritahu apa allergens apa semua. Teacher pun duk fikir apa benda. Okay, apa anak puan presentation tu tak nampak. Anak dia je yang tengok. Anak puan nak sebenarnya apa yang dia nak makan tu, cuba cakap. Dia nak makan yang petak-petak. Apa petak mak dia? Yang petak-petak ni. Lepas tu kata, lepas tu teacher pun fikirlah, dia pun masalah di center kan. Apa yang dia buat petak-petak? Rupanya telur dadah sahaja. Tapi telur dadah yang dipotong petak-petak, tak nampak telur dadah yang besar sebut. Ya, betul. Nampak comel. Betul-betul. Maknya baru tahu, teacher beritahu kat ibunya, "Puan, saya goreng telur je. Telur dadah dipotong petak-petak." Sebab tu dia kata dia nak makan yang petak-petak. Lah comel. Menjadi sekarang parents pun banyak liaise dengan teacher, which is a good thing to make sure that sama-samalah makanan tu di rumah pun
sihat, rasa yang sama. Macam Betul. dia kata present, kalau ayam tu kan nampak, kalau sup tak makan. Kita buat sup tak makan. popcorn, menarik. Betul-betul. Modify lah bagi apa yang diorang nak tu kan. So, Telur rasa dadar asyik sebenarnya dapat. paling banyak boleh buat. Boleh create. Cikgu buat gunakan bulan, bintang. Alah, Cikgu Iman. nak bintang, nak bulan, Ya. nak Mickey Mouse. Ya. Tapi yang lebih-lebih tu yang bagi-bagi lebih tu mak dengan ayah kan. Yelah kan. Kalau bagi ya, telur betul. dadar memang dia tak akan makan. So maksudnya untuk kanak-kanak ni presentation tu penting kan, Betul. yang menarik minat mereka. Kan masa chef je penting presentation ni. Untuk Ya, anak-anak betul, pun sama. Ya. Di CIC kita pentingkan presentation tu. Ya, parents pun susah nak teka apa benda lagi Yes, CIC masak tanya. tu. Ya. Padahal telur dadar je. Dah je. Okay, kali ni bukan kita dapat, bukan sahaja kita dapat di ilmu lah. Orang kata kenapa pentingnya makanan sihat ni. Tapi the way kita nak modify, macam kita ada experience juga daripada cikgu, daripada penargas juga from CIC, dan it's very good point untuk anda yang melihat dan mendengar untuk dapatkan benda-benda ni. Jadi, okay, suka tu saya nak tambah sikit yang kajian lain juga mendapati bahawa diet yang tinggi dalam makanan diproses, gula tambahan dan lemak tepu juga boleh meningkatkan risiko obesiti dan masalah kesihatan lain pada kanak-kanak. Okay, kat sini saya suka juga untuk nak relatekan di mana macam kan orang sekarang kata jangan serve nugget banyak sangat, jangan serve like processed food, sausage apa semua dekat mereka. Tapi it's a good thing yang Cikgu Juma tadi dah cakap, kita buat sendiri dan it's actually organic lah daripada kita kan. So benda tu sihat. Jadi macam kalau ayam tu kita tahu ayam diorang ayam diproses kan. Yelah diorang adalah benda yang diorang nak. Kalau bila kita buat sendiri, kita tak perlu masukkan bahan pengawet. Yes, Bahan true. pengawet ni sebenarnya yang daripada sumber-sumber yang tujuannya untuk mengawet nak bagi tahan lama. Betul. Tapi dia ada kesan sampingan. Kadang-kadang dia gunakan bahan pengawet yang karsinogenik. Lepas tu dia nak bagi menarik, nak warna tu tahan lama, dia letaklah pewarna tambahan. Itu sebenarnya yang banyak mengganggu, merosakkan zat-zat makanan Khasiat. itu. Jadi sebab kita bila kita buat kat rumah, kita letaklah tarikh kita buat, kita frozen kan. Ya. Bolehlah habiskan dalam masa seminggu macam tu. Sebab kalau kita beli yang dekat luar tu yang dah siap proses tu, tengok tarikh luput dia. Berapa lama. Betul. Ada yang sampai setahun kan. Sebab ada bahan pengawet dalam tu. Kita pun boleh letak bahan pengawet macam garam tu sebenarnya bahan pengawet juga. Tapi bahan pengawet yang kita boleh kawal. Yang kita tahu sumber dia macam mana. Okay. Tu, kalau kita buat sendiri lebih sihat, lebih khasiat, lebih sedap pun boleh jadi yang cikgu kita boleh ikut taste kita kan. Mengikut anak sekarang- saya sekarang lebih sedap lah. Dan sekarang ni pun banyak alat-alat bantuan memasak yang Ya, memudahkan. true. Kan Campak-campak ada everything. Thermomix, air fryer. Thermomix. Betul. Betul. Bagus ke penggunaan Thermomix dan air Kalau fryer ni Thermomix tu kan sebenarnya? terbagi USB dia pula kan dalam ni kan. Tapi it's very good lah. Sebab Very one good lah machine untuk yang boleh buat memudahkan semua. kita. Kan, Yes. cikgu? So senang je lah nak buat benda ni sendiri kan. Kalau Ya. dulu maybe Betul. payah lah Genyah kot. orang kata dulu. Ya. Yelah kalau nak buat fishball ke meatball cikgu satu-satu apa semua kan. Sekarang buat semua. Means mold pun dah ada apa semua tu. Jadi sebenarnya okay, kita dah cerita-cerita like how kita nak bagi anak-anak ni macam mana presentation and all, what are the elements yang penting nak bagi mereka tu lagi suka apa semua kan. Tapi jangan lupa sebab pemakanan ni memang memainkan peranan yang sangat penting dalam perkembangan otak kanak-kanak. Pengambilan nutrien penting yang mencukupi seperti zat besi, asid lemak, omega 3, zinc. Hebat kan? Takkanlah host tahu semua ni, mestilah sebab host baca skrip. Okay. So omega 3, zinc dan iodine juga boleh menyokong pertumbuhan dan fungsi anak-anak. Tapi contoh dia macam mana? Kita bagi contoh kat sini ya cikgu. Kat sini dia dikata kekurangan zat besi boleh menyebabkan kelewatan perkembangan dan gangguan kognitif. Mungkin cikgu boleh macam bantu parents di luar sana macam mana nak dapatkan zat besi ni selalunya daripada makanan apa. Macam kalau betul sebab saya ada nampak yang sebenarnya ada satu penyakit ni, kalau kekurangan zat besi ni dia macam ada something that related dengan dia punya otot, something macam tu lah. Dia akan mengecut ke, dia lemah dan sebagainya. Tapi happy juga untuk nak share sebenarnya ada one video saya ada tengok di mana orang kata dalam keropok, dalam snacks tu, contoh macam Lay's and all, dalam tu pun ada zat besi tau. Di mana diorang buat eksperimen, diorang hancurkan chips tu, lepas tu hancur-hancur betul-betul tu, lepas tu diorang letak magnet. And then sebenarnya dalam tu pun saya tak tahulah cikgu adakah benda ni betul ke tak betul. Betul ke cikgu? Zat besi yang kita makan sebenarnya dalam bentuk ion tau, dalam bentuk ion, bukannya dalam Oh bentuk my god, dalam saya bentuk kena metal. Bila tarik tu sebenarnya tu dia jadi heavy metal. Itu sangat bahaya. So jangan, okay, kita rewind balik, jangan bagi chips apa semua. So benda tu zat besi yang menipu. Pandai diorang Kita buat tak makan commercial. besi, kita makan ion besi, ion dalam bentuk ion. Dalam bentuk iron. Ya Allah, nasib baik saya share. Kalau tak, masih tertipu macam saya. Kalau dapat zat besi tu yang
mudah nak dapat daripada bayam. Buatlah kerepek bayam. Oh, Terus, bayam. daging, tapi kadang-kadang anak-anak ni tak nak makan daging kan. Buatlah meatball ke. Kita modify dia jadi apa? Modification dan presentation tu penting. Okey, mantap. So kita dah tahu dah zat besi boleh dapat dari mana, the meatballs and bayam. Benda tu semua senang nak dapat kat sini kan cikgu. So Malaysia ni alhamdulillah lah, so far kita tak ada masalah. Syurga makanan. Yes, betul tu. Puan Nargas pun, Puan Zainab, Puan Nargas, saya sebut dua-dua nama So macam Saya tak tahulah kenapa. Nama saya dah tadi introduction saya Nargis lah. Memang Zainab nama saya juga lah dulu. kita Okey, tak apa. schoolmate senang panggil Zainab Okey lah. Boleh lah Puan Zainab pun boleh lah. Okey, kenapa tu? Okey, Kenapa? so macam saya tertanya-tanya. Okey, macam kanak-kanak yang kita hantar tadi, Puan Zainab ada kata sesi petang dan sesi pagi. Kalau daripada sesi petang sampai sesi pagi, kalau ibu bapa ni nak ambil full package kan, ada berapa meal section yang anak dia akan lalui? Kiranya ada 3 kali makan ke? Ya. Dia makan ke? Dah menjawab soalan 3 kali makan. First we call it refreshment session, which is not that heavy lah. Pagi-pagi kan. And then we got lunch and then minum petang. Oh, minum Jadi, petang pun ada Ya, minum petang. Biasanya lah, because the students have their own preferences. Sometimes menu kita pelbagai. Di CXC every day we have different menus, which is adalah nanti saya tak boleh nak senaraikan sekarang sebab banyak menunya. Tetapi we have stories yang when they go home, the student tell the parents they eat only one thing. Benda yang sama ada parents kan. Ada sekali tu buat cekodok lah macam tu. Dia macam cekodok tapi bukan cekodok pun. Budak tu faham benda tu cekodok. Setiap hari dia cakap kat mak dia makan cekodok. Mak dia complain. Mak dia complain lah, kenapa anak saya setiap hari makan cekodok? Cerita sebenarnya dia asyik minta benda tu saja. Dia every day dia akan cari benda tu saja di CIC. Sebab tu balik dia cerita kat mak dia makan tu je. Padahal menunya pelbagai. Cumanya sebab dia picky eater. Dia makan itu je. Ya, makan itu je. Dan kadang-kadang teacher buat bentuk macam itu tapi bukan itu. Faham. Kita main psikologi juga. Teacher dekat CIC sangat kreatif ya. Untuk biar make sure anak-anak makan makanan yang sihat. Betul tu. Tapi itulah selalu salah faham salah kan. faham tu banyak di antara nak petak-petak lah. Sebab medium komunikasi kanak-kanak kan lain sikit berbanding orang betul. dewasa. Betul tu. Jadi yang kita perlukan daripada adalah kepercayaan yang kita pastikan apa yang kita janjikan delivered by the teachers. Okey. So tadi kata 3 kali makan lah di CXC. Berlainan ya, menu berlainan. Bukan cekodok. Cekodok saja. Bukan cekodok saja. Setiap hari dia berbeza. Tapi menu kita sebenarnya 2 minggu sekali. Maksudnya kita alternate. Tukar-tukar. 2 minggu sekali. Okey. Mantap. Tapi kagum lah teacher tu disanggup buat cekodok daripada cekodok ya. Betul sebab dia nak definisi cekodok dia. Ya, that child. Definisi dia. Kalau tak ada cekodok nanti dia tak makan. Betul. So sebenarnya kena buat research jugalah kan. Dekat budak setiap orang ni dia ada taste dia macam tu. Ada orang nak makan macam ni. Tapi kadang-kadang kita tak boleh biarkan mereka dimanjakan begitu. Kita mesti kena ajar. Macam dulu saya membesar di CIC juga, saya tak suka carrot. Tapi teacher cuba sedaya upaya untuk bagi saya suka. Bila teacher tanya saya, kenapa saya tak suka makan carrot? Sebab rasa dia tebal, keras. And then the next day dia cakap potong nipis-nipis. Mereka tak nampak. Dan di antara nasi-nasi tu tak nampak. Tapi banyak, tapi ada. Macam tu. Jadi saya rasa effort teachers tu memang sangat orang kata apa, genuine lah. Untuk make sure saya makan. Tapi sampai sekarang saya tak suka carrot kalau dia besar-besar. Yang kecil-kecil je saya suka. Tengok tu. Thank you for the teachers juga. Daripada cikgu kindergarten sampailah cikgu besar, sampailah lecturer apa semua. Kita sangat macam orang kata bukan sahaja diorang educate. Sebenarnya diorang punya creativity, diorang punya effort apa semua menjadikan kita a better person lah sebenarnya. Kita membesar dengan sihat. Betul. Make sure kita membesar dengan sihat. Kan kalau cakap pasal kanak-kanak and also pemakanan seimbang kan cikgu. Kita tolak ke tepi the food pyramid. Apa yang saya nak ketengahkan sekarang ni adalah susu formula. Sekarang ni banyak sangat yang modern mom apa semua ni, diorang banyak berbalah dekat Facebook and all. Sangatlah macam Facebook kan, scroll Facebook. Saya just nak tanyalah kan, kalau menurut cikgu lah kan, kita sebenarnya kalau untuk ibu, sepatutnya bila kita nak serve susu formula ni dekat anak-anak? Ataupun cikgu rasa macam is it better untuk just bagi susu ibu je sampai mereka 2 tahun macam tu? Yang idealnya memanglah susu ibu sampai 2 tahun. Tetapi kita kena ingat tak semua orang sama tau. Tak semua orang diberikan rezeki yang sama. Semua mak ni kalau tanya memang nak bagi susu ibu sepenuhnya. Eksklusif sampai 2 tahun. Tapi bukan semua dapat rezeki itu. Jadi kalau kata
susu ibu dah berkurang, bolehlah. Sebab saya sendiri pun bukan semua anak saya dapat eksklusif. Okey, faham. Setiap orang rezeki dia berbeza. Mhm. Anak sulung ni dia dapat susu ibu yang eksklusif sampai 3 bulan. Lepas tu dah tak cukup kena tambah. Tapi memang menyusu lagilah, menyusu sampailah 2 tahun lebih. Tak sampai 3 tahun lah. Tetapi dalam masa yang sama memang top up juga. Top up dengan susu formula. Terutama kalau anak lelaki lagi, dia memang sentiasa lapar. Jadi sebab kesihatan mental ibu tu penting juga tau. Betul. Sebab kalau kita nak fokus, nak kena susu ibu juga susu ibu. Anak kita lapar, anak kita nangis. Dan kita pun tak cukup susu sebenarnya. Lepas tu kita pun jadi Pressure. pressure. Kesihatan mental tu sangat penting lah. Jadi kita ikut setiap orang berbeza. Mungkin yang ibu sepenuh masa tu dia mungkin boleh makan top up makanan dia nak bagi banyak susu ibu, tapi sebenarnya kita memang cuba. Tapi cikgu sendiri pun tak dapat full. Faham. Semua anak menyusu sampai 2 tahun lebih, tapi paling lama eksklusif 5 bulan. 5 bulan. Itulah yang paling hebat tu, paling lama eksklusif. Yang lain tu memang dah terus tambah. Cuma Top up. saya ada satu soalan lah. Mungkin antara perdebatan yang berlaku di Facebook tu sebab ibu dan ayah rasa susu ibu tu dengan susu formula tak sama. Jadi diorang nak juga ketengahkan susu ibu sahaja. Formula tu ada kekurangan ke sebenarnya hasilnya sama saja? Kadang-kadang formula tu, susu formula tu sebab dia tambah tau, dia masukkan. Jadi dia boleh adjust apa yang dia nak masukkan kat dalam tu. Mengikut keperluan anak-anak. Tapi itulah, memang tak ada susu formula yang boleh gantikan susu ibu. Betul. Tapi janganlah pressure sangat diri sendiri nak bagi susu ibu je. Ya, betul. Sebab memang akan down. Betul. Saya pun ada dengar yang macam bila seorang ibu tu dia dah kehabisan susu, dia makan pil tu sangat bahaya untuk jantung. Ada doktor tu dia bagi preach kan. Dia kata kalau macam makan pil tu memang dia akan merangsang untuk mengeluarkan susu. But it's very dangerous untuk For the ibu. mum. Sebab tu dia kena ambil berapa? 6 bulan sekali je kot. Sebab dia dah tak natural. Benda tu tak natural. Kita paksa diri kita keluarkan hormon tu. Sebenarnya ada je makanan-makanan yang boleh merangsang susu ibu. Contohnya macam dah lupa dah lama sangat. Labu air. Oh, okey. Makan apa lagi? Radish. Radish. Putih tu. Lobak putih tu memang kena kreatif juga. Buat sup, buat cekodok. Oh, cekodok dengan radish. Apa ya kak? Buat cekodok lah. Cuba buat cekodok. Buat goreng nipis-nipis. Buat krepek. Lobak cekodok. Sebab lobak putih tu dalam keadaan biasa kita memang tak makan sangat. Tapi sebab nak juga dapatkan susu. Betik muda. Betik muda. Betik muda. Boleh listkan kat bawah ni nanti editor kita. Antara sebenarnya minumlah perangsang. susu jugalah. Susu juga. Susu Enmam tu. Okay, Adakah ada lagi satu soalan lah. Adakah kuantiti susu ibu yang keluar dari ibu tu disebabkan pemakanan ibu yang sebelum ni ke sebenarnya ikut juga genetik ibu tu sendiri yang tak ada susu banyak sangat ke? Dia banyak faktor sebenarnya. Genetik ni dalam semua aspek kehidupan kita memang memainkan peranan. Cara kita senyum, cara kita bercakap pun sebenarnya dipengaruhi oleh genetik kita dan juga persekitaran kita lah. Tapi memang genetik tu sangat mempengaruhi. Tapi kalau kadang-kadang memang genetik kita dah tahu genetik kita memang tak banyak susu, kita cubalah top up daripada luar. Makanan tu sebab penting. what you eat is what you are. Betul. Okay, dah. Daripada piramid makanan kita beralih kepada susu formula, memang it's very good orang kata discussion lah untuk kita share with them. Okay, so jangan lupa juga yang pemakanan dan nutrisi ni untuk perkembangan anak-anak ni penting seawal kita ni parents ni. Kita apa-apa everything start with home. Juga start with us juga. So macam tu. Dan kat sini juga ada juga kajian pada tahun 2010. Tak adalah siapa semua. Sebelum masuk ke kajian apa tadi dia? kata start dari rumah. Start Jadi rumah. saya rasalah kebanyakan ibu bapa yang muda sekarang sebab kita pun membesar dalam orang kata apa tahun-tahun baru, maksudnya tahun-tahun Modern ke? Modern. Yep. Kita pun pemakanan pun fast food banyak sebagai ibu bekerja juga. Ibu ayah bekerja dan lifestyle kita pun kita banyak makan makanan yang fast food macam McDonald's, segala benda banyak fast food, banyak frozen food yang diawet. Jadi saya rasa sebagai ibu bapa ataupun future parents ataupun pasangan yang baru berkahwin yang nak mulakan keluarga, dia pun kena ubah pemakanan dia dari sebelum ada anak. Supaya bila ada anak dia pun dah biasa. Culture tu dah ada. Ya, sebab saya pun banyak melihat kanak-kanak yang sekarang di sesi yang datang parents yang muda selalu macam kata breakfast beli-beli makanan yang dekat Petronas yang Grab and go. Orang kata yelah Grab and go dan ibu ayah pun makan macam tu sebelum pergi office. Betul.
Jadi maybe sebab tu kata start from home, start from them actually. Ya, betul. Before teaching the kids, themselves kena makan makanan yang sihat lah. Betul. It's a very good point sebenarnya. Sebab kita ni yang contoh paling dekat dan contoh pertama untuk Ya. anak-anak kita juga. Jadi nampaklah yang sebenarnya make sense lah dengan statement yang apa yang Cikgu Juma ada cakap tadi. You are what you eat. So sekarang ni anda tahu kan yang pentingnya pemakanan sihat untuk anak-anak ni. Jadi sekarang ni nampaknya masa dah mencemburui kita, Cikgu. Tadi kajian tadi tak masuk. Tak apalah, kajian tu kita cut je lah, tak masuk. Nanti mungkin boleh buat season lain ke kan. Never know. Tapi kita mengharapkan ramai viewers kita yang kalau boleh ada suggestion, ada comment, just like drop them dekat comment punya section. Sebab kita akan portray, kita akan broadcast kita punya podcast ni dekat mana? Kat mana pun ada? Ada di YouTube. Dan kita akan ada keratan-keratan di social media kita. Oh, mantap. Okay, so jangan lupa untuk teruskan bersama kami di CIC Podcast. Banyak lagi info menarik yang akan datang yang akan kita kongsikan bersama anda semua. Jadi saya Corina, di sebelah saya Cikgu Juma dan di sebelah sana Puan Nargis. Okay, so bye-bye. Jumpa lagi. Bye.